masuk, forum kita akan bermula sebentar lagi ya. Pandangan juga masing-masing kalau ada soalan dan juga ni kita boleh utarakan sebab kerana kita berada di dalam pandemik ini bermula tahun 2020 Mac 2020. Pada ketika itu kita tidak tahu nak buat apa. Jadi pasal sebelum kita nak pergi kepada cerita kerangka norma baharu ini, kita kena tengok dulu kita punya keseluruhan infrastruktur. Okey, bila kita bercakap infrastruktur, iaitu kita bercakap berkenaan dengan bagaimana apa yang kita ada dalam untuk mengadakan kita punya pengajaran dan pembelajaran ini secara dalam talian. Okey? Uh, Kalau kita lihat infrastruktur yang kita ada di peringkat IPT, Institut Pengajian Tinggi, alhamdulillah saya rasa kita sekurang-kurangnya kita berada di pada tahap basic dan ke atas. Kan? Tapi bila kita tengok infrastruktur yang lain, kalau kita melibatkan kita punya pembelajaran PDPR untuk pelajar-pelajar yang bersifat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga mungkin di lebih rendah lagi itu kita punya kindergarten tadika kita. Yang ini mungkin perlu dilihat oleh kita punya pembuat polisi kerajaan kita lah. Bagaimana ada pelajar yang masih tertinggal dari segi prasarana internet ni. Okey, yang ini bukan jadi saya tidak akan mencakupi perbualan kita ataupun perbincangan kita pada malam ini untuk PDPR untuk mereka yang berada di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi kita terus buat limit sikit, kita punya perbualan ini ialah tertakluk kepada IPT saja. Iaitu lebih mengkhusus kepada pelajar PJJ. Jadi lebih bersesuaian. Okey. Jadi apabila kita bermula pada Mac 2020, lebih kurang 28 Mac 2020 apabila kita mula PKP 1.0 dan pada ketika itu kita tengah ada di pertengahan pembelajaran semester Januari. Okey, jadi apa yang kita ada pada ketika itu dia ada sedikit panik juga. 2 minggu kita tak tahu nak buat apa. Macam mana dengan prasarana. Cuma kita alhamdulillah di UUM, kita di PJJ sendiri, kita telah memiliki online facilities. Pada ketika itu ialah online learning kita. Dan pada ketika itu online learning kita pun belum kita guna full capacity. Dulu kita punya, masa saya mula-mula berada di PACE ini pada 2019 kita dapati penggunaan online learning masih dalam kita boleh panggil dalam 30 ke 40% sahaja digunakan. Jadi masih ada lagi kaedah-kaedah hantar guna email kan. Kita tak gunakan sangat kita punya UM online learning. Bermula pada Mac 2020 dan especially April 2020 baru kita telah menukar hampir keseluruhan kita punya norma pembelajaran daripada secara pertemuan bersemuka kepada pertemuan secara maya. Dan pada ketika itu kita di samping kita menyediakan beberapa infrastruktur bagaimana kita nak mengajar secara dalam talian, kita juga telah membuat pelbagai survey kepada pelajar. Dan kita telah mendapat result yang sangat-sangat lebih kurang dia punya result tu ialah pelajar menolak adanya pembelajaran dalam talian dengan atas pelbagai sebab. Okey, sebab dalam talian fasiliti online yang masing-masing masih slow kan, contohnya macam di luar bandar. Dan yang kita surprise masa saya buat kajian tersebut ialah pelajar-pelajar mereka yang datang daripada Kuala Lumpur yang mempunyai, kita dapat kadar yang paling tak mau belajar dalam online. Selain daripada Sabah dan Sarawak. Kita faham Sabah Sarawak juga menghadapi masalah yang kesukaran untuk berada dalam talian ini. Tetapi di negeri-negeri lain seperti Melaka, Johor, Kedah pun sendiri, alhamdulillah okey. Semua bersedia untuk online. Cuma kita dapat tentangan yang hebat pelajar-pelajar daripada Kuala Lumpur dan juga pelajar-pelajar daripada, ini keputusan result yang kita dapati pada bulan April 2020. Jadi yang ini mungkin kita panggil bagaimana kita nak adapt tu, pengadaptasian tu memang bukan perkara yang mudah.
Jadi apa yang kita buat di peringkat di peringkat UUM, uh, langkah pertama ialah kita telah membeli Webex. Webex, kita subscribe untuk Webex sebagai kita punya wadah untuk pertemuan kita secara dalam talian. Terkedik-kedik saya sebagai tenaga pengajar juga pening, tak tahu nak gunakan, bagaimana nak rekod, bagaimana nak segala-galanya ialah baru. Pembelajaran kelas pada kali pertama mengajar itu bukan takat ni, maknanya pensyarah-pensyarah yang menggunakan Webex juga kalang kabut, pening dengan tertutup sendirinya, tak tahu nak rekodnya dan pelbagai aspek, dan dapat kecaman. Kecaman lah. Biasalah bila kita di peringkat baru ni, apabila kita nak melaksanakan apa saja perubahan, memang akan ada kesukaran di peringkat awal. Okey, jadi menjawab kepada persoalan tadi yang Firdaus keluarkan, bagaimana kita mengadaptasikan norma baru ini, bukan perkara yang mudah. Cuma selang beberapa bulan selepas kita laksanakan itu dan dia dah menjadi satu norma baru. Bila dah jadi norma baru ni, dia menjadi perkara biasa bagi semua orang. Dan pada hujung tahun 2020, kita membuat sekali lagi survey. Untuk pelajar-pelajar ini, adakah mereka ingin kekal di dalam talian ini ataupun ingin bersemuka? Sebab kita ingat 2021 langit yang mendung akan cerah. Tetapi malangnya kita masih belum lagi menang lagi menentang COVID ini. Maka kita telah berpanjangan kepada 2021 ini. Dan hasil survey kita pada bulan 12 tersebut, keputusannya agak berbeza. Kita pula dihujani dengan beberapa cadangan dan juga ni daripada pelajar-pelajar kita, bahawa bagaimana kalau kita teruskan sahaja pembelajaran dalam talian kerana mereka dah rasa lebih selesa. Jadi apa alasan-alasan keselesaan ni? Maknanya proses pengadaptasian itu telah berlaku. Jadi pelajar semakin selesa. Okey, pertama sekali ialah kemudahan dia pembelajaran tersebut. Mereka tidak perlu bagi mereka yang mungkin bekerja dan bekerja yang tidak kena masa ni, dia kata bila belajar online ini dia tak perlu nak cuti apa semua tu, dia jadi rasa selesa. Yang ini kita dapat result, bukan kita sekadar melontarkan saja, itu result yang kita dapat. Dia lebih selesa untuk menguruskan masa antara pembelajaran dengan pekerjaan yang kerjaya yang dia ada sekarang. Yang kedua dia lebih selesa apabila kita mula belajar. Apabila kita mula belajar apa nak mengadaptasi ni, proses pembelajaran, proses peperiksaan, penilaian juga berubah. 100% berubah. Maka perubahan-perubahan itu menjadi lebih selesa bagi pelajar. Okey, peperiksaan dah menjadi bukan suatu rasa tekanan yang tinggi, walaupun masih ada tekanan. Masih ada beberapa kertas yang memerlukan masa untuk dijawab, tetapi ada juga beberapa kita punya subjek yang menukar kaedah peperiksaan itu kepada kaedah yang lebih santai, maknanya mengambil masa yang lebih panjang, jadi menyebabkan kita kurang tekanan untuk menjawab, iaitu atas sebab-sebab yang pelajar-pelajar beri pada hujung tahun selepas dia mula merasakan pengadaptasian terhadap pembelajaran dalam talian ini telah berlaku secara dikata menjadi norma baru kepada mereka. Jadi kita mulakan dulu, itulah cabaran dan pengalaman kita yang selama sehinggalah bulan Mac 2021 ini. Walau bagaimanapun, keinginan untuk pertemuan bersemuka tetap ada. Jadi apa kita di peringkat UUM ini telah merancang pelbagai kemungkinan yang ada lah. Antaranya kita akan kekal terus dalam talian, tetapi kita akan juga nanti bila dah keadaan semuanya kembali pulih seperti biasa, bersemuka itu ada, tetapi talian dalam talian juga akan diteruskan. Jadi tapi yang ini kita akan terus berhubung dengan pelajar kerana ini hak pelajar untuk menentukan sama ada ingin terus dalam talian ataupun kita ingin bersemuka semula. Jadi kerana pelajar ada hak untuk meminta benda ni. Kalau dia nak berada dalam talian, kita akan cuba ubah suai supaya pengajaran dan pembelajaran kita sesuai dengan norma baharu yang telah kita jalankan
selama 2 tahun ini sebagai kita punya wadah latihan kita. Dan alhamdulillah sekarangnya semua dah menjadi norma baharu, belajar di dalam kereta sambil jalan-jalan, sambil tengok pun ada juga. Jadi uh, pelbagai kaedah macam mana nak pembelajaran itu dah tidak menjadi satu tekanan untuk berada dalam satu kelas yang kata orang secara formal berada di dalam kelas. Okey, itu dulu saya punya soalan pertama yang saya akan jawab daripada Firdaus. Mungkin kita boleh tengok-tengok ada beberapa soalan di dalam tu. Anda boleh Itulah baca. itulah doktor, ada beberapa soalan di ruangan chat yang kalau kita boleh boleh kongsikan sekarang ke doktor nak selepas kita habis forum ni. Okey, tak apa, terpulang kepada kita punya Okey, toke rumah, tuan rumah. okey doktor, saya rasa kita teruskan kepada soalan yang kedua doktor ya. Kita boleh. Okey, begitu banyak juga cabaran yang pihak UUM alami ya. Kami di peringkat pelajar ni, kita kalau tak berkongsi mana kita tak tahu perkara ni sebenarnya doktor. Okey doktor ya, soalan yang kedua doktor. Okey. Bagaimana uh, bagaimana sambutan dan ketersediaan pelajar terhadap pelaksanaan PDP secara online ini, serta apakah usaha penambahbaikan yang telah dan akan dilaksanakan oleh UUM untuk memastikan matlamat PDP ini tercapai doktor? Okey. Alright. So yang ni saya rasa saya sambung lagi sedikit tadi kita punya ni. Ada juga kaitan apa yang saya telah cerita dan sembangkan tadi kan. Maknanya bagaimana pelajar, ketersediaan pelajar ni saya dapatilah berdasarkan pengalaman kita dalam 2 tahun mengadakan pengajaran dalam pembelajaran secara dalam talian ini, kesediaan pelajar untuk belajar secara dalam talian telah mencapai tahap yang tinggi, lebih kepada 80-90%. Okey, jadi kita rasa bangga satu, dan kita rasa lega apabila kaedah yang kita terlaksana 2 tahun, walaupun kita pada peringkat awalnya berlaku sedikit macam ketidakpuashatian dan pelbagai aspek. Sebenarnya ketidakpuasan ini ada beberapa lagi yang melibatkan beberapa perkara. Tetapi di peringkat UUM kita punya operasi berjalan seperti biasa. Bagaimana kita nak menambah baik, bagaimana kita menukar kaedah daripada dalam talian dan juga daripada bersemuka ke dalam talian juga memerlukan sedikit investment yang sedikit pelaburan yang agak tinggi untuk pihak universiti. Dan sebenarnya apabila kita mengubah kaedah kita kepada secara dalam talian ini, dia ada, kita boleh sebut dia sebagai win-win situation, di mana keberadaan pelajar untuk pergi kepada satu-satu tempat ataupun lokasi sudah menjadi tidak perlu. Jadi apa yang berlaku penjimatan di sana? Jadi penjimatan pelajar pula di peringkat pelajar ni, penjimatannya ialah mereka tidak perlu bergerak, tak perlu bayar parking, tak perlu ini. Yang itu ialah di peringkat pelajar. Walau bagaimanapun, di peringkat UUM juga kita ada penjimatan. Penjimatan di penyewaan semua tu kita tak nafikan benda tu. Dan ada desakan-desakan. Ini cerita ada desakan untuk kita. Dan kita di peringkat UUM, kita pengurusan sentiasa nak menyelesaikan masalah bagaimana permintaan pelajar ni untuk antaranya lah untuk mengurangkan yuran sedikit apa semua. Jadi keputusan-keputusan itu memang agak lambat kerana dia melibatkan peringkat pengurusan lebih atas daripada TIS sendiri. Jadi ada beberapa sebabnya. Jadi saya rasa yang itu bukan kita punya tajuk. Kita itu dia panas kalau cerita seronok tu. Seronok kan. Jadi masing-masing apa pandangan UUM, apa pandangan pelajar. Kalau kita ada satu forum bercerita kenapa tidak menurunkan yuran di ketika pandemik pun cantik. Kalau kita cerita mungkin lagi panas lah. Lagi ramai orang masuk dan lagi banyak soalan yang akan dikeluarkan dan lagi berpeluh saya nak menjawab. Okey. Walau bagaimanapun pelaksanaan PDP ni terus diteruskan. Bila kita subscribe satu benda, especially dengan kita ada Webex sekarang ni, dia bukan perkara yang percuma. Okay, Webex yang kita ada ni, yang kita boleh berada dalam talian unlimited. Setiap satu-satu ni dia ada boleh dalam 1,000 orang dan kita boleh buat pelbagai beberapa session ikut
keperluan kita kerana kita membayar kita punya platform ni. Okey, itu kita punya usaha penambahbaikan yang kita buat lah. Dan usaha penambahbaikan yang sedang kita jalankan di peringkat PACE sendiri dan peringkat UUM keseluruhannya, antaranya ialah kita sedang menyediakan satu elemen e-assessment secara dalam talian. Yang itu saya rasa ada yang telah terlibat dalam peperiksaan akhir yang masuk dalam assessment, yang mana kita tak boleh buka Google yang lain. Pelajar memang tension yang tu. Okey, pelajar Allah tak boleh pula nak cari meng-Google ke nak apa semua dah tak berapa nak boleh. Tetapi yang itu ialah satu elemen penambahbaikan. Kerana apa? Kerana kita di peringkat UUM masih tertakluk untuk menyediakan satu pembelajaran dan PDBR atau pengajaran dan pembelajaran supaya kita yang melalui proses pembelajaran apa saja program yang telah kita lalui, akhirnya kita akan keluar sebagai seorang mahasiswa ataupun pelajar yang mempunyai kualiti yang sepatutnya kita ada. Jadi ada beberapa perkara kita tidak berapa seronok untuk dilaksanakan, tapi kita terpaksa laksanakan kerana kita ada matlamat lain yang ingin kita capai. Mungkin di sini kita di perspektif pelajar agak rasa rumit, tetapi di perspektif kita ada perkara yang kita kena jaga untuk kualiti. Walau bagaimanapun, kita tidak nafikan bahawa kualiti yang kita nak teruskan ataupun apa saja aplikasi ataupun kaedah pengajaran atau pembelajaran secara dalam talian yang kita nak tambah baik itu, pastinya ada dia punya tahap ataupun proses penambahbaikan dia. Langkah pertama selalunya sumbang. Okey, langkah pertama sumbang. Jadi apa yang kita tengah belajar bagaimana nak memperkemaskan langkah ini. Jadi you all semua ataupun semua pelajar-pelajar ini menjadi orang yang menyumbang kepada proses pembelajaran ini. Mana tahu pada suatu masa nanti kita akan ada muka-muka baru daripada kalangan pelajar kita ini yang memimpin satu institusi yang akan lalui perkara-perkara yang sebegini. Di sinilah kita akan belajar melalui pengalaman bagaimana sukarnya kita nak berinteraksi dengan sesama sahabat kita, kawan-kawan kita apabila kita nak buat kerja berkumpulan. Sukar sekarang ni. Dulu senang, kita sekurang-kurangnya kita bertemu bersua muka, kita boleh dapat mudah. Sekarang ni untuk buat presentation, untuk membuat ni semua menjadi sukar kerana kita berada di lokasi yang berbeza dan kita hanya boleh bertemu di dalam talian saja. Dan sekarang ni kita ada PKP 3.0 lagi menghadkan pergerakan kita untuk bertemu dan melakukan kerja-kerja yang melibatkan teamwork punya kerja. Kan? Jadi ada beberapa benda di sana yang kita sendiri pun akan ada berlaku sedikit kekurangan dari segi kualiti kita, tetapi kita ada advantage di tempat-tempat lain pula. Okey. Ada banyak lagi antaranya yang kita cuba tengah usahakan di tingkat PACE. Mungkin yang ini perkongsian yang kita boleh kongsikan kepada ni, kita telah menyediakan dua tempat dua kaedah pembelajaran. Satu yang kita panggil sebagai synchronous. Ini satu terma barulah. Mungkin tak perlu ditahu, tapi pelajar-pelajar mungkin kita ada forum di sini, maka kita boleh pertengahkan. Kita ada dipanggil synchronous. Synchronous ni adalah pertemuan bersemuka. Apa maksud bersemuka itu? Bersemuka ialah kita bertemu secara dalam talian. Dan kebaikannya dalam talian sekarang ini, pertemuan bersemuka itu boleh direkod. Okey, dan kita minta pensyarah-pensyarah untuk rekodkan pertemuan tersebut dan kongsikan semula kepada pelajar apa yang telah diajar. Jadi mereka yang mungkin sibuk pada ketika itu dalam pembelajaran itu sejam 2 jam boleh kawal, tapi ada saya selalu dalam mengajar ni, saya sedang kerja ni, sambil-sambil kerja, sambil-sambil dengar. Saya tahu bila ada proses lain yang you buat, mana pembelajaran itu tidaklah mencapai 100% kepada kita. Mungkin 20%, 30% sahaja. Tapi walau bagaimanapun, apabila kita ada kaedah pembelajaran secara talian, maknanya kita boleh
record pertemuan kita dan kita boleh kongsikan di dalam online learning kita, dan daripada situ mereka boleh belajar semula. Apabila proses pembelajaran semula berlaku, maka ini dipanggil sebagai asynchronous, pembelajaran yang tidak langsung. Maka masa kita tengok, kita lihat apa semua tu, maka dia boleh tengok berulang-ulang kali pembelajaran tersebut, dan apabila yang especially yang melibatkan kursus-kursus yang melibatkan teknikal, dia akan boleh berulang-ulang kali dengar. Jadi kaedah ini akan kita perhalusi lagi. Sebenarnya kita dalam proses merakam dalam bentuk yang lebih sistematik. Okey, walau bagaimanapun dia masih dalam proses pembangunan. Okey, dia dalam sistematik. Jadi kita masih dalam penambahbaikan, proses penambahbaikan, dan kita tidak tahu lagi sampai bila, dan saya rasa ini ialah satu landasan yang terbaik untuk macam PJJ ataupun universiti akan melangkah kepada satu lagi norma yang baru nanti, apabila kita akan ada pilihan di mana bila kita belajar boleh bertemu secara bersemuka, kosnya sebegini, apabila secara dalam talian kosnya begini. Maka ada dua tawaran pembelajaran di sana. Tapi belum berlaku lagi. Kita sedang belajar, kita sedang melalui proses tersebut. Kita tidak tahu masa pandemik ni, kita tahu mungkin 2022 maka akan ada pilihan. Jadi kita akan kemudiannya nanti kita akan ada satu landasan ataupun satu platform yang mungkin kita pun tak dapat bayangkan bahawa di masa tu kita akan berada di landasan tersebut, di platform tersebut. Okey. Takat tu dulu Firdaus untuk soalan yang kedua. Okey, terima kasih Doktor. Okey Doktor, kalau kita tengok dekat ruangan chat ni ada beberapa soalan dan salah satunya tadi Doktor dah cuba jawab lah berkenaan dengan yuran tu, dan saya rasa itu akan menjadi isu yang panas lah kalau kita bincangkan pada hari ini. Okey, sebab kita balik kepada matlamat kita punya forum pada hari ini. Okey, namun Doktor, Kita akan jawabkan dalam masa terdekat ini, mungkin akan ada berita baik. InsyaAllah kita akan berkongsikan walaupun tidak banyak, tetapi kita cuba bantulah apa yang kita berusaha keras untuk bantu pelajar. okey, terima kasih Doktor. Okey Doktor, ini soalan daripada Ezek ya. Okey, soalannya bagaimana ingin memastikan sesi pembelajaran lebih efektif dan mewujudkan interaksi visual yang lebih lively ketika sesi virtual class, terutamanya berkaitan topik-topik berat. Ini mungkin subjek-subjek yang susah Doktor, melibatkan pengiraan, statistik, akaun pun sama Doktor. Okey, itu pasal saya dah kata kadang-kadang kita ni sebenarnya bukan saya seorang saja, masing-masing sedang mencari-cari kaedah. Bagaimana nak mengajar paper-paper teknikal ini supaya nampak lebih lively, lebih santai, lebih mudah. Setiap orang ada dia punya kaedah yang digunakan. Kemungkinan dia pun kaedah cuba jaya. Bukan kata ada satu, okey kalau macam ni, inilah kaedah yang terbaik. Sebenarnya kita tidak ada kaedah terbaik. Saya juga mengajar perekonomian dengan pelajar-pelajar di sini. Dan mungkin kebanyakan yang duduk dalam grup ini pun dalam pelajar-pelajar akaun saya atau pelajar IT saja. Dia tengok kaedah. Apabila saya belajar information system, saya tak akan gunakan kaedah yang saya ajar dalam akaun tu. Sebab dalam information system dia agak berbeza sikit. Kan jadi banyak bercakap, banyak masa tu saya pun perasan apabila belajar dalam akaun ni, saya rasa seronok juga. Sebabnya setiap saya mengajar tu soalan bertalu-talu. Jadi kita rasa macam saya tidak berkesorangan lah di situ. Tapi bila mengajar paper-paper yang bersifat teori apa semua ni, lama-lama saya rasa saya cakap seorang ni kan. Jadi you all pun sambil-sambil makan, sambil-sambil minum, apa semua, dengar tak dengar, anak budak kacau apa semua, dia lagi tak berapa nak tumpukan lah. Jadi untuk kita cuba sehabis baik menggunakan pelbagai kaedah untuk bagaimana soalan yang Firdaus tanya tadi tu, bagaimana nak jadikan dia efektif ataupun berkesan. Kan? Cuma kita dapati apabila kita telah melalui ini, kita punya dapatan apabila kita telah melalui beberapa semester pembelajaran secara dalam talian ini, keputusan peperiksaan sekarang ni sangat baik. Sangat baik. Jadi ini bukan peningkatan yang tinggi. Saya baru habis mesyuarat, semua orang pening kepala. Dia kata macam mana ni, kata susah belajar online ni. Tetapi pasal apa result makin tinggi? Jadi dia ada dua kaedah, kita punya andaian di situ.
Jadi kadang-kadang andaian kita ni mungkin boleh dijadikan asas juga. Kita bimbang juga dan adakah pelajar benar-benar mahir apabila kita berada mana benar-benar berkesan menggunakan kaedah online ini, ataupun kita telah apabila soalan dikeluarkan, soalan kita itu ialah soalan yang bersifat boleh dikongsi sama rata. Kongsi sama rata maknanya apabila kita keluarkan soalan, pelajar ni dia sempat untuk berkongsi antara rakan-rakan ini untuk sekurang-kurangnya ada beberapa kumpulan yang berbincang sama sendiri untuk buat ni. Jadi adakah itu yang menyebabkan kualiti kita semakin meningkat? Jadi tetapi kita itu cuma andaian saja. Kita bukan selepas kita mendengar andaian tersebut kita akan buat keputusan. No, kita tidak buat keputusan begitu. Maka kita akan anggap bahawa kita punya husnuzon ialah online ini lebih efektif dan efisien. Jadi bila kita dah ada di situ, mungkin ada sedikit beberapa perkara yang kita akan cuba kawal. Kita cuba kawal bagaimana kita nak mengawalnya supaya kualiti masih ada di sana. Result meningkat, SPM pun meningkat tau kan. Kita dapat tahu tu SPM kita meningkat. Banyak jadi isu rumah semua orang kata macam-macam. Okey, sebenarnya saya faham keadaan kenapa dia punya result tu meningkat sedikit. Di pihak pengajar dan penggubal soalan, mereka juga manusia biasa. Mereka juga memiliki anak, mereka juga memiliki pelajar-pelajar, mereka juga ada dia punya empati terhadap keadaan semasa. Kita kena faham bahawa apabila kita jalankan dalam talian ini, tidak semua orang bernasib baik memiliki facilities ataupun infrastruktur yang baik. Okey, ada juga pelajar yang sedang mengalami masalah bagaimana nak connect ni dengan mungkin ada laptop yang mungkin agak berusia. Saya pun kadang-kadang mengajar bila tengok kamera tak ada, no problem. Jadi benda-benda perkara ini ialah perkara yang menjadi timbang rasa antara pensyarah dengan ini. Dan saya sebagai ketua unit operasi di PACE juga, kita selalu menasihatkan semua pensyarah-pensyarah seluruh Malaysia ini supaya bertimbang rasa. Especially kita punya pelajar-pelajar ramai yang terlibat dengan frontline. Jadi ini perkara-perkara yang kita sebagai ni kita nak pastikan pembelajaran itu berkesan, tetapi pada masa sama kita melihat permasalahan yang berlaku di kalangan pelajar, bagaimana mereka nak belajar dan tidak boleh ada stres. Ada pada satu ketika ini juga pelajar mengadu dia terpaksa bekerja tidak dapat cuti. Peperiksaan itu cuma masa yang limit. Kita menasihatkan pada pensyarah kata apa saja walaupun you nak limit kepada masa. Contohnya saya punya ni, kita punya bantu kepada pelajar kita beri masa yang bersesuaian. Contohnya dalam soalan 30 soalan itu kita bagi 1 jam saja. Tetapi kita memohon kepada pensyarah-pensyarah jangan 1 jam tu saja. Contohnya kita berikan dalam masa 48 jam. Pilihlah mana-mana jam yang bersesuaian untuk jawab dalam masa 1 jam tersebut. Itu dalam talian yang itu yang kita benarkan. Jadi kita telah maklumkan kepada pensyarah. Pensyarah juga kena ingat ada juga pensyarah yang masih rentaknya dia belum lagi dapat rentak mengajar secara dalam talian. Dia masih terikut-ikut rentak secara bersemuka. Kena faham yang tu. Jadi kadang-kadang bila kita ni cuba kita kena maklumkan jugalah. Kadang-kadang bila ada pelajar bila maklum pada kita cuba cepat respon kepada pensyarah untuk jangan begitu strict sekali tuan pelajar. Mungkin ada yang bekerja itu masa free dia ialah selepas dia balik kerja, lepas dia berehat sekejap, maka dia adalah juga malam yang agak pada malam hari itu dia agak free sedikit. Mungkin dalam masa sejam 2 jam, tapi malam pukul 12 hingga pukul 1. Dan dia tak ada masalah untuk menjawab pada ketika itu. Yang ini ialah flexibility yang kita benarkan bagi menambahkan kita punya keberkesanan dan juga efisien kita kepada pelajar. Ni soalan bonus ni. Ya. Okey. Betul. Okey doktor saya rasa doktor menjawab soalan yang ditanyakan oleh Cik AZ kita. Okey kita kembali semula pada soalan asal kita doktor
Dan saya nampak di ruangan chat pun ada beberapa soalan lagi yang kita Okey. akan jawab selepas daripada forum ni. Okey, dengan pelaksanaan PDP secara dalam maya, boleh dikatakan bahawa hubungan antara pensyarah dengan pelajar agak terbatas. Ya, Okey, ya. kerana kita tidak pernah berjumpa secara bersemuka, segala interaksi hanya berlaku di telefon dan komputer. Ya, ya. Interaksi dan penyertaan pelajar semasa PDP secara maya juga kurang. Okey, oleh itu soalan saya seterusnya, bagaimana untuk memperkasakan sistem sokongan antara pelajar dengan pensyarah supaya matlamat PDP dapat dicapai dan kedua-dua pihak dapat saling memahami akan kekangan yang dihadapi dalam menempuh pembelajaran secara maya ini, Doktor? Okey, terima kasih. Okey, yang ini memang sukar. Yang ini memang sukar. Kita juga sebenarnya beberapa siri dalam di peringkat pengurusan juga telah berbincang berkenaan bagaimana sistem sokongan kita kepada pelajar. Bukan saja pada sokongan pada pelajar, pada pensyarah juga. Menjadi satu isu yang agak besar juga untuk kita selesaikan. Kerana kita faham limitasi kita dalam pelajaran dalam ini pastinya uh, dia punya rasa feel, kita panggil feel. Perasaan kita sebagai pensyarah dan hubungan kita antara pensyarah dengan pelajar telah hilang sedikit demi sedikit. Dia tidak ada feel di sini. Pembelajaran kita lebih kepada suasana di rumah, suasana seolah-olah kita tidak ada dalam suasana pembelajaran. Jadi bagaimana apa yang kita buat ialah uh, kita cuba memohon kepada ini kita punya supaya pensyarah-pensyarah yang ada ini lebih fleksibel. Ada mereka yang begitu tetapi masih ada lagi. Kita tak nafikan untuk buat perubahan bukan mudah. Kerana pensyarah-pensyarah ini ada dia punya pelbagai ragam juga. Pelajar juga ada pelbagai ragam. Pensyarah juga ada pelbagai ragam. Okey, antara ragam-ragam yang ada ini ialah kita telah meminta semua pensyarah-pensyarah ini untuk uh, menggunakan kaedah-kaedah social media yang ada, terutamanya WhatsApp ataupun Telegram untuk bertemu dengan pelajar. Kalau dulunya mungkin pensyarah ni kurang memberi layanan, kita memohon supaya grup-grup diwujudkan dan bagaimana kita nak supaya hubungan pensyarah dan pelajar itu berterusan. Cuma kita faham kadang-kadang pelajar ni macam saya sendiri pun kadang-kadang akan ada waktu-waktu tu kita ada aduh stres. Sebabnya pattern pelajar-pelajar ini apabila dia mula ingin bertanya, dia akan bertanya pada bermula pukul 11.30 malam, pukul 12 malam. Jadi cuma bagaimana nak meleraikan ini ialah kadang-kadang kalau saya lah sendiri, saya akan begini, saya minta boleh bertanya soalan apa saja. Mungkin malam itu bertanya soalan saya tak akan jawab. Lepas tu kadang-kadang mungkin pattern tidur saya dalam pukul 11 tu tak boleh. You all pula pukul 11 baru nak start belajar. Pukul 11 kita dah tidur. Jadi mungkin bangun-bangun pagi tu saya akan cuba ambil masa sedikit saya akan reply. Itu saya lah. Okay. Dan kita juga berdasarkan apa yang kita alami itu, kita mohon juga kepada pensyarah-pensyarah yang terlibat dengan PACE ataupun ni sehingga ke UUM. Saya juga mengajar pelajar UUM, mengajar pelajar full time UUM. Itu juga hubungan saya sama juga begitu. Maka kita akan buat banyak perhubungan kita tu melalui dalam WhatsApp. Jadi yang itu ialah sistem sokongan bagaimana rapatnya kita dengan nak merapatkan antara pensyarah dengan pelajar. Dan saya nampak kadang-kadang sekarang tu dah jadi norma lah, norma baru juga. Kita pun belajar duduk dalam satu rumah pun saya duduk satu rumah semua orang, isteri saya pun guru, anak saya juga tengah belajar kan. Masing-masing semua menghadap laptop masing-masing menjalani proses pengajaran dan pembelajaran masing-masing di rumah. Dan habis bunyi tiga-tiga orang kan. Jadi cuma saya dapat bayangkanlah sekiranya kita ada limitasi-limitasi yang lain kan. Contoh kita tak ada online yang unlimited, kita ada limited, bagaimana dia kena cost. Jadi kita faham yang ni. Jadi yang ini soalan tu akan berbalik lagi tadi soalan tu. Kita akan jawab juga sikit-sikit nanti. Kita akan bagi hint-hint dulu tapi kita tak jawab lagi lah sebabnya kita di peringkat pengurusan juga sebenarnya macam negara juga. Diorang tu kita memang boleh bantai je. Apalah buat gitu, buat gini, kita bantai je. Tapi kita bukan berada di tempat yang nak memutuskan tu. Kadang-kadang mereka ni sendiri pun tak tahu nak putuskan apa sebenarnya.
panik, tak tahu nak buat apa. Kan? Jadi kadang-kadang bila kita buat keputusan tu sebenarnya keputusan tu tak menarik dan tidak membantu sebenarnya. Jadi bila ini kita learn pula belajar balik. Dan kita pasal keputusan lepas tu kita pengurusan juga kadang-kadang kita bukannya mudah untuk di macam kerajaan macam kita di kerajaan ni untuk buat satu-satu keputusan itu bukanlah suatu benda yang okey kita nak putuskan begini dah dia ada dia punya you all pun ramai yang dengan kerajaan ni bagaimana dia punya proses birokrasi yang agak tinggi yang ini juga menghadapi kesukaran kita tak nafikan benda ni berlaku dan bagaimana kita nak atasinya lagi kita belum betul-betul boleh mengadaptasikan norma baru menyebabkan kita sukar sistem sokongan kita tu agak sukar nak diputuskan dengan cepat okey walau bagaimanapun kita faham masalah-masalah yang berlaku bukan saja dengan pensyarah. Pensyarah juga mengadu. Student juga mengadu. Student kata pensyarah gini. Pensyarah juga kata memberi respon begini. Pelajar ni bukan kita tak melayan. Dia tanya pukul 12, pukul 1 pagi. Minta jawapan kita pun pening. Jadi kita dengar kedua-dua pihak. Bagaimana kita nak menyelesaikan. Tapi dia kata jangan sampai tidak menjawab. Kita mohonlah. Jadi insyaAllah saya rasa pelajar-pelajar yang ada ni pun boleh membantu kita di pihak PACE untuk membantu kita bagaimana nak menyelesaikan dan mungkin mencadangkan. Saya pun ada nampak beberapa sistem sokongan yang kita sedang perbuat. Saya pun sekarang ni baru nak mencadangkan status sistem kami kena PDP pula di UUM ni. Kebetulan kena lockdown sebulan. Okey, disebabkan kita tak boleh pergi UUM. Kita sedang sebenarnya daripada siapa yang Hanafi ni, Hanafi, kita sedang dalam proses untuk memberikan kebetulan saya ternampak dia punya soalan ini kita nak buat satu majlis secara besar-besaran mengikut program bagaimana kita nak menganugerahkan sijil dekan kepada mereka yang terima ni dan kita juga dalam proses bagaimana nak menyediakan sijil online saja kan dalam talian yang lebih pantas kita dapat banyak ni dia sebenarnya untuk kita tengok proses pengeluaran sijil dekan dia bukan mudah. Kita di pihak PACE kita tidak boleh mengeluarkan sesuka hati untuk sijil dekan. Sijil dekan ini selepas kita terima daripada Universiti UUM, sebenarnya pelajar UUM ini masih kekal dengan pelajar UUM. Kita PACE ini ialah sebagai satu badan yang menguruskan pelajar-pelajar PACE untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh UUM. Jadi UUM itu sebagai kita punya pembuat keputusan juga. Jadi apabila kita ada sijil ataupun mereka ini yang melepasi 3.5 atau 3.6 untuk layak mendapat sijil dekan, kita akan hantar nama itu kepada sekolah yang berkenaan, skul yang berkenaan. Kalau VPM, sekolah SOG dia, government. Okay. Kalau yang BBA akan hantar kepada sekolah pengurusan, School of Management. Dia orang yang akan memproses semua ni dan akan mengeluarkan sijil-sijil tersebut. Jadi proses itu agak panjang. Jadi kita tengah nak memindikkan sedikit proses ini, harap-harapnya berjaya lah. Yang ini pembelajaran yang kedua di pihak pengurusan. Bagaimana nak menguruskan dan yang ini pun kita kena akui bahawa kita di PACE agak terlambat yang ini. Dan sebabnya kita pun dah nampak sekarang ni ramai banyak tempat di universiti lain juga telah mengadakan majlis-majlis yang agak meriah juga untuk penyediaan sijil dekan. Terima kasih Hanafi atas cadangan. Kita sedang proses. InsyaAllah bulan 7 atau bulan 8 kita akan ada majlis tersebut. Okey, itu dulu untuk soalan yang ketiga tadi. Tepat ni. Okey, terima kasih doktor. Dan dalam masa yang sama kita dihujani doktor dengan beberapa soalan yang pada saya doktor pun dah jawab berkenaan dengan sijil dekan tadi. Okey, seterusnya soalan daripada Encik Muhammad Zulkamal ni doktor. Assalamualaikum doktor, saya ingin bertanya adakah ada cara untuk tenaga pengajar atau pensyarah untuk jaringan yang bagus untuk lebih elektif dalam pengajaran doktor. Mungkin berlaku apabila lecturer sedang bercakap pelajar ada lag sikit doktor. Yang tu macam mana pihak UM cuba atasi doktor? Yang ini agak sukar sebab dia bukan melibatkan UUM saja. Adakah masuk memiliki jaringan itu ialah network? Ya doktor, saya rasa network doktor. Jaringan ni.
Dia Abdul Kamal Uh, boleh ni lah. Okey, kalau Kamal, yang kita faham, katakanlah jaringan yang dimasukkan itu adalah network, maka yang ini sukar untuk saya jawab. Kerana pemilik network itu bukan UM. Dan jadi pemilik network ini ataupun kita punya talian ini ialah milik siapa yang akan menggunakannya. Contohnya macam saya di rumah pakai Unify, mungkin okey. Ada juga waktu tak okey. Pukul 10 nanti dia akan sama juga. Dia akan lambat proses kan, jadi sama juga. Tapi saya tak tahu apa maksud Zul Kamal ke atas saya baca ni. Ingin bertanya adakah cara untuk tenaga pengajar atau pensyarah untuk memiliki jaringan yang bagus untuk lebih efektif dalam pengajaran dan penjelasan atau ulasan. Sama. Okay. Penjualasan tu apa dia? Okay, maknanya mungkin network lah mengajar berhenti-berhenti kan, adakah itu, saya rasa itu maksudnya kan. Jadi ini adalah satu cabaran kan. Dan kadang-kadang pencara tu pun pening kepala tu. Kepala kata Allah, saya pun pernah alami. Saya tengah sedang ajar tu, dia rasa tersekat di hari tu, hari tersekat. Nak mengajar tak boleh. Jadi kita ada cadangkan. Itu pasal saya kata kemungkinan kalaulah kita dapati perjalanan kita punya kelas pada hari itu di nasib dia lah pada waktu itu, jaringan pada pensyarah itu, maknanya network yang berada di tempat dia itu tidak baik. Tiba-tiba dia menggunakan Celcom contohnya, tiba Celcom buat hal hari itu. Dia ada masalah. Bukan saja Celcom, sebenarnya semua network ada sama. Siapa pakai Digi pun pernah merasainya, siapa pakai Unify pun pernah merasainya. Okey, tiba-tiba dia ada masalah, dia akan memang ada masalah. Jadi, bagaimana nak mengatasinya di peringkat kita di PACE, selalunya ini juga ada masuk dalam kita punya perbincangan dalam mesyuarat. Sekiranya hari itu hari tidak menjadi, maka biasanya kita minta pensyarah kalau boleh gantikan satu masa yang lain untuk buat pengajaran. Kalau tidak boleh dihadiri oleh semua orang pun, tolong rakamkan dan simpankan dia dalam online learning supaya proses pembelajaran kekal boleh berjalan seperti biasa. Dan kita sekarang ni pun sedang berusaha keras. Kita ada 170 subjek khusus yang sedang kita update sekarang, mungkin dalam lebih kurang 30 ke 40 khusus secara ni untuk kita pindahkan daripada modul yang kita ada dulu, kita bagi secara pendrive dulu pendrive ni kita sedang ubah suai dia supaya dia menjadi buku di dalam macam PDF juga, tetapi PDF yang bersifat online, sifat online. Jadi mereka pelajar boleh pergi kepada satu tempat, dia tengok dalam tu dan dia boleh dapatkan dan tak payah print. Tapi kadang-kadang kita ni, walaupun kita dapat online macam tu, kita punya rasa nak print tu ada. Jadi itu terpulang pada masing-masing. Jadi cuma kita sedang nak buat capaian supaya lebih mudah. Kerana kita faham bahawa sekarang ni, contohnya pendaftaran kita masa bulan 2000 tahun 2020 berlaku pendaftaran pelajar pada April 2020. Selalunya pendaftaran mestilah secara bersemuka. Pelajar datang, isi borang apa semua. Pada ketika itu saya diminta untuk mengetuai, untuk menyiapkan satu macam mana kaedah dalam masa 2 minggu sahaja untuk kita siapkan bagaimana kaedah nak mendaftarkan pelajar ini. Alhamdulillah kita dengan ada bantuan daripada teknikal kita, IT kita di sana, dan dalam masa 2 minggu telah berjaya menyiapkan satu platform lah. Walaupun platform itu banyak kekurangan dia, tetapi kita telah berjaya mendaftarkan hampir lebih kurang 400 pelajar pada ketika itu. Jadi here and there ada silap, ada kekurangan, tak boleh nak upload apa semua tu perkara biasa. Itu yang saya kata tu, kita bertatih-tatih dengan semua benda. Dan alhamdulillah sekarang ni pendaftaran dah berlaku pada bulan April 2020, dah berlaku Julai, Oktober dan Januari, sehingga April ni kita dah semakin lancar, data semakin cantik, dan sekarang ni kita sedang semua orang pun kita sedang tengah berusaha keras mengubah sistem kewangan kita kepada yang lebih baik. Dan ini memang mengundang pelbagai, ini semuanya disebabkan kita telah nak mengubah nak bertatih kepada suatu platform yang baru.
maka ada beberapa bulan kita menghadapi masalah bagaimana pelajar tak update lah apa pun, jadi masing-masing sedang marah kerana tidak ni. Tapi kita faham keadaan tu, kita cuba entertain sebaik yang mungkin. Cuma ada beberapa pelajar yang mungkin kita terlambat untuk selesaikan. Apatah lagi sekarang ni kita tidak berjaya ke UUM, kita tak dapat nak menyelesaikan dengan cepat. Kita hubungi pihak bank pula lambat juga, semua bank pula pun tidak bertugas. Semuanya proses itu lambat. Walau bagaimanapun kita sedang bertatih-tatih menyelesaikan dengan lebih cepat. Okey. So kita menjawab soalan tadi itulah. So jaringan itu mungkin jawapan saya tak berapa nak boleh jawab kerana saya bukan dalam kedudukan untuk menjawab supaya lebih baik. Cuma kita boleh ganti alternatif dia. Itu saja. Okey, terima kasih Doktor. Okey Doktor, kita berbalik semula kepada ruangan chat ni Doktor. Sebab soalan daripada Encik Muhammad Ridwan Azimi ni, adakah pembelajaran konsep sebegini akan ada efek pada standard setiap dia, contoh akreditasi, standard school atau sebagainya Doktor? Tidak. Pasal yang ini kita sedang berusaha keras untuk mendapatkan ini kita declare walaupun kerja belum buat, belum siap. Mungkin dalam ambil masa sikit. Kita sedang membuat satu lebih kurang permohonan surat beranak yang baru. Ini rahsia ni, tak boleh cerita lagi sebenarnya. Tapi apa maksud surat beranak yang baru itu ialah apabila kita kekal secara dalam talian, maka ada beberapa penilaian daripada pihak MQA terhadap pembelajaran dan pengajaran ini menjadi lebih rigid. Okey, dan mereka juga sedang tengah melihat bagaimana kita menjalankan semua proses-proses ini. Jadi insya-Allah kekal kualiti adalah number one bagi kita di peringkat yang itu. Perbezaan IPTA dengan mungkin IPTS dia ada sedikit perbezaan. Kita IPTA ini tertaluk dengan banyak undang-undang yang kita kena ikut supaya kita kekal di dalam kualiti pengajaran dan kualiti sijil yang kita keluarkan itu seperti yang diexpect oleh pihak MQA. Jadi insya-Allah kita akan tukar sikit kita punya kehendak kualiti itu daripada secara bersemuka kepada dalam talian. Dalam talian juga ada beberapa kriteria yang sedang mereka minta dan kita tengah menyediakan keperluan tersebut mengikut keperluan yang telah digariskan oleh MQA. InsyaAllah yang itu jawapan tu untuk ni kita akan ada nanti suatu masa. Proses sedang berjalan dan kita akan declare nanti di satu masa tak lama lagi. Okey, terima kasih Doktor. Okey, dalam kita tidak sedari Doktor ya, kita sebenarnya dah berada di soalan yang terakhir Doktor. Okey. Okey, tapi kita akan ada Q&A selepas tu sebab Boleh. Itu ada banyak soalan pasal yuran. banyak soalan yang perlu terjawab lepas ini Doktor. Okey, nanti saya akan jawab soalan tu. Okey. Betul. Okey Doktor, soalan yang terakhir Doktor, apakah saranan Doktor supaya pelajar kekal positif, konsisten, interaktif dan berintegriti dalam menerima PDP norma baru ini Doktor? Kalau nak tengok soalan ni. Untuk kekal positif, insyaAllah kita sekarang ni sedang dalam kekal positif, tengok muka, cuma kadang-kadang nak tengok muka pelajar susah. Kan saya sendiri kalau ada 90 orang pelajar muka yang akan tunjuk muka ni dalam 15 orang, 20 orang. Yang lain-lain tu diam je tak tahu. Kan jadi tetapi bagaimanapun sebagai tenaga pengajar, saya pun mewakili pengurusan juga tenaga pengajar, kita mesti kekalkan kita punya rasa keinginan untuk mengajar itu dan kita kena cuba wujudkan suasana supaya pengajaran itu seperti kita bersemuka juga, kekal positif, kekal konsisten dan kita cuba kita minta juga masyarakat untuk pelbagaikan sedikit kaedah pengajaran supaya dia bersifat interaktif. Maka pelajar-pelajar juga boleh masuk dan join dalam perbincangan dan juga tidak terlalu rigid. Walau bagaimanapun, kita kena ingat kita hidup ni dalam menguruskan manusia ini, kita adalah dunia servis. Pengajaran juga dunia perkhidmatan. Maka perkhidmatan ini ada perkhidmatan yang baik kerana melibatkan manusia. Ada yang pelajar suka cara kaedah begini, walau bagaimanapun dalam 100 orang yang suka, katakan dalam pembelajaran itu 80 orang suka, tetap ada 20 orang yang tidak suka sebab kita ni manusia.
kita tak tahu macam mana kaedah orang ni belajar, caranya berbeza. Ada yang suka bersifat formal, ada yang suka bersifat santai, ada yang pelajar yang jenis tak apa, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, dia relax. Ada yang begitu kalau kata, ni pasal apa mengajar 2 jam setengah saja. Saya pernah dia macam ni. Kelas 4 jam, tapi ngajar 2 jam je. Oh, nak jawab macam mana pula ni saya kan. Jadi bila kita tengok pensyarah kata kita ada sedia 2 jam ini, 2 jam lain, kita akan sediakan dalam bentuk yang berbeza-beza. Masing-masing ada alasan masing-masing. Walau bagaimanapun kita percaya. Kita percaya bahawa proses pengajaran dan pembelajaran itu ada di sana, dan kita memohon untuk pelajar-pelajar ni. Kita ada satu yang kita panggil sebagai Icavas tu. Di sana kita boleh bukan kita macam ni, kita kena ada budaya yang baik. Maknanya sekiranya kita tidak berpuas hati, tidak menjadi masalah untuk kita melontarkan rasa kesal kita ataupun rasa tidak kepuasan hati kita ke atas sesuatu perkara. Tetapi sebagai pelajar ataupun orang yang sedang belajar, terpelajar, maka luahan emosi kita itu perlu dalam bentuk yang lebih komprehensif ataupun lebih konstruktif supaya dia boleh membantu institusi untuk ni dan membantu pensyarah itu sendiri. Maka pensyarah juga dia manusia biasa. Kadang-kadang dia terlepas cakap, kadang-kadang dia menggunakan contoh yang tidak bersesuaian, kadang-kadang mungkin kita tak kenal. Kadang-kadang orang ni dia buat lawak memang lawak kasar. Kan? Dia lawak kasar. Dia rasa macam dia buat lawak. Rupa-rupanya ada orang tidak melihat itu sebagai lawak. Jadi kadang-kadang kita pun nasihatkan macam supaya isu-isu sensitivity sekarang ni kena ambil kira. Kerana kita ada pelajar-pelajar yang ada pelbagai latar belakang. Jadi ada orang yang mungkin dia jenis tidak santai sikit, dia akan jenis serius sikit. Apabila dengar lawak-lawak yang tak kena ni, dia tak boleh terima. Jadi yang ini kita bagaimana nak mengekalkan kita punya positif antara hubungan itu. Dan especially sekarang dalam talian, kita rasa kita cakap sorang-sorang, kita rasa kita seronok kan. Rupanya kita seronok sorang-sorang. Orang yang mendengar tu sakit di hati dia. Kan? Jadi sekiranya kita ada saluran yang baik betul untuk kita buat ni, dan kita sebenarnya kita tidak penalti terus untuk kedua-dua. Kita akan ambil pelajar tu dan kita akan rahsiakan pelajar punya aduan, dan kita bagi tahu pensyarah juga. Kita akan rahsiakan daripada siapa pelajar-pelajar, bukan daripada pelajar yang mana kita akan. Jadi kita ada platform dia. Cuma bila ni masing-masing perlu menyatakan dalam bentuk yang terpelajar. Jadi bila tidak ada emosi masuk dalam aduan ke apa benda, maka kita boleh selesaikan masalah itu dengan cara baik. Kadang-kadang ada emosi tu. Kadang-kadang bila dah geram memang emosi. Bila emosi itu menyebabkan yang bersalah pun rasa no, dia mesti mempertahankan hak dia. Dia nak cuba berjuang juga supaya dia di pihak yang betul. Jadi apabila kita berbalah masing-masing bukan nak mendengar pun, maka tidak akan ada penyelesaian masalah. Jadi kita akan kekal dalam begitu, dan integriti ini yang menjadi isu. Sebenarnya integriti ini walaupun dia punya perkataan tu kat belakang sekali tadi tu, tetapi dia nombor satu yang telah kita bincangkan sejak daripada April 2020 lagi. Kerana integriti ini bukan datang daripada pensyarah saja, tetapi integriti ini juga kita bincangkan bagaimana ia perlu datang daripada pelajar. Jadi isu-isu integriti ini ialah isu-isu yang memang telah lama kita bincangkan. Sebenarnya bukan saja secara dalam talian, secara bersemuka pun integriti kita kekalkan untuk terus berintegriti. Contohnya kita tiap-tiap kali peperiksaan ramai je kita tertangkap mereka yang bersama terbawa toyol dan pelbagainya. Jadi sebenarnya yang terbawa toyol tu bukanlah intention dia, tak ada sebenarnya. Kita faham. Saya pun sebagai pelajar dulu. Jadi bila kenapa ada toyol? Integriti ni, kenapa ada toyol? Kerana tak bersedia dengan cukup. Maka dia rasa tertekan. Jadi bila rasa tertekan, dia cuba mencari satu jalan yang mungkin. Tetapi bila dalam talian, sukar untuk mengesan benda ni. Jadi satu advantage juga kan. Sukar, integriti ni nak jaga. Contohnya, boleh ke kita keluarkan satu soalan dan kita percaya yang you all memang tak tanya siapa-siapa, you jawab untuk diri sendiri. Jadi bagaimana nak mengekalkan integriti? Maka saya pun dalam kelas saya pun kadang-kadang selalu bercakap jugalah. Sebenarnya integriti ni dia melibatkan kita punya
perasaan bagaimana kita ingin menjadi pelajar pada masa ke depan. Kan? Siapa yang ingin kita jadi pada ke depan tu? Ada, tapi hidup dalam dunia dewasa ini kadang-kadang kita sukar nak uh, apa kata orang menetapkan you mesti jadi macam ni untuk integriti. Ada orang matlamatnya berbeza-beza. Okey, ada juga yang okey, paper ini paper yang rasanya tak apalah, sikit-sikit punya. Dan saya pun tidak nafikan. Dulu saya pun pernah jadi pelajar. Pernah kata orang kalau kita ni secara semua buat secara sendiri itu adalah satu yang tak benar lah, kan. Tutorial ke latihan ke tipulah, kalau kata kita tak tiru kita tiru juga. Cuma zaman saya dulu tiru kena pergi library juga, kena salin juga kan. Zaman sekarang tiru dia lagi canggih, cut and paste saja, masuk dalam Google tengok ada jawapan, cut and paste untuk kan. Jadi dia dia punya integriti tu berbeza dan keadaan juga telah mengubah ni. Jadi integriti sentiasa menjadi keutamaan kita. Itu pasal kita berbalik kepada soalan yang atas tadi, ada beberapa penambahbaikan dan juga beberapa perkara yang kita telah cadangkan supaya kita terjaga integriti tersebut. Okay? So menjawab soalan yang keempat tu, dan mungkin kita akan layan beberapa soalan di dalam chat. Ada banyak juga. Okey. Okey, terima kasih doktor. Okey, sekarang kita buka kepada persoalan. Okey, kita mulakan dengan Muhammad Fadli ni. Mungkin seperti kita tahu UUM adalah universiti terutama pakar dalam pengurusan. Saya percaya pihak UUM telah lama memikirkan isu dan masalah yang berbangkit di musim pandemik. Dan saya berharap agar UUM PACE dapat mencari solusi yang baik kepada semua pihak, sama ada pelajar dan juga pihak UUM. Mungkin ini adalah harapan Cik Fadli terhadap UUM. Saya rasa doktor. InsyaAllah. Okey, Okey, sebelum saya takut nak jawab soalan ni sebabnya saya bukanlah pihak yang mewakili UUM secara langsung. Maknanya saya mewakili PACE secara langsung, tetapi tidak langsungnya mewakili UUM jugalah. Saya percaya peringkat pengurusan atasan UUM sedang bertumpus lumus di ketika pandemik ini, bukan saja untuk pelajar tetapi untuk menguruskan universiti itu sendiri. Kerana universiti ini juga universiti itu ialah universiti yang bersifat wujudnya secara fizikal. Kita memiliki bangunan yang terlalu besar dan banyak yang perlu diuruskan, diselenggarakan, dan perjalanan itu semua tengah dia berjalan walaupun tiada pelajar pun berjalan seperti biasa. Apatah lagi ada juga beberapa bangunan yang mungkin belum lagi masih dalam, kata orang, masih dalam finance lah. Okay? Jadi benda-benda perkara-perkara ini ialah peringkat lebih atasan yang memikirkannya, dan dia telah memikirkan banyak aspek bagaimana nak menyelesaikan hubungan antara pengurusan dan juga pelajar. Jadi kita pun faham bahawa PACE juga salah satu yang terpias pada keadaan ini. Saya juga telah beberapa kali memohon kepada pihak pengurusan atasan bagaimana kita nak menjawab beberapa rintihan pelajar, especially rintihan pelajar PJJ, berkenaan bagaimana pihak PACE akan boleh membantu. InsyaAllah, kita sedang dalam proses sedikit, memang ambil masa sebenarnya. Komplain surat rasmi yang kita terima daripada pelbagai pihak daripada pelajar ni, sebenarnya kita ada terima surat rasmi dalam bulan 10 dan bulan 11 2020. Nampak keputusan berjalan mesyuarat 4-5 kali kita lalukan bagaimana kita nak memutuskan suatu ni. InsyaAllah Cik Fadli kata kita ada suatu sinar nanti di dalam satu masa terdekat ini untuk pelajar-pelajar, untuk moga kita akan beri sedikit lah, nanti kita akan maklumkan kemudian. Okey, yang itu kita jawab lah. InsyaAllah pengurusan sentiasa berada ni, cuma mungkin pengurusan kita kita kena mengaku kita di pihak PACE sendiri. Saya terpaksa mengaku bahawa pihak pengurusan PACE sebelum ini terlalu selesa menjalankan aktiviti semua secara manual. Kerana kita rasakan kita tak akan ada lagi, kita tak mungkin berlaku seperti 2020 dan 2021. Jadi kita punya reaction ke atas online itu memang agak kalang kabut sedikit, kerana kita bukan perkara biasa. Bukan perkara yang kita boleh suka-suka nak ubah.
Jadi bila kita nak berubah kepada online itu bukan saja saya nak kena ubah pelajar, kita ubah pada pensyarah, kita kena ubah kepada semua staf-staf yang ada yang sebelum ni buat manual, tiba-tiba tak boleh datang office pun nak buat kerja. Sekarang ni saya sedang kita pun di peringkat pengurusan tengah memikirkan bagaimana kita nak itu pasal saya telah melaksanakan satu ni lah di peringkat pengurusan pendigitalan PIS bermula 2020. Jadi proses itu sedang berjalan sehingga hari ini dan saya harap pelajar-pelajar yang ini baru sembapa ni semua akan lalui beberapa proses dan kemungkinan nanti kita akan jumpa nampak penyata kewangan yang baru dalam masa bulan 7 nanti, insya-Allah kita nampaklah penyata kewangan yang baru yang sebelum ni semua tak nampak baki dia apa semua kan. Jadi kita akan boleh nampak, insya-Allah kita akan boleh buat dan kita akan cuba bantu pelajar untuk pengurusan ini di pihak pengurusan PACE lah untuk soalan tersebut. Okey. Okey doktor, masih lagi berkenaan dengan yuran doktor, kalau doktor boleh kita boleh sama-sama baca kat sini doktor. Okay. Sehingga ada yang terpaksa tangguh SEM akibat yuran tertunggu. Justru minta pihak UUM untuk bertolak ansur. Ya, okey. Okey, yang ini saya jawab lah. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Siapa yang tengah alami akan tahu, siapa yang tak alami itu akan tahu. Jadi macam ni, kita biasanya untuk mereka yang berhutang selebih kurang daripada 2,300, sebenarnya ada perubahan kalau semua orang perasan pada peringkat awal universiti tidak melayan langsung untuk pelajar yang berhutang ini untuk memasuki semester baru. Ini bukan di peringkat PACE, kita di peringkat UUM. UUM tidak membenarkan. Jadi atas budi bicara kita buat mesyuarat beberapa kali, kita faham pelajar PACE ini kebanyakannya bekerja dan mempunyai pendapatan bulanan yang ada. Jadi kita benarkan sekurang-kurangnya 2,300 ke bawah untuk mereka mendaftar secara terus. Maknanya dia boleh daftar sajalah walaupun dia hutang. Tetapi di bawah 2,300. Ini soalan dia lah, soalan Muhammad Syafiq ni. Kan Muhammad Syafiq ni ada kawan-kawan yang terpaksa tangguh STEM disebabkan yuran tertunggak. Tapi dia tak mewakili diri kan bagi kawan-kawan. Walau bagaimanapun, mereka yang memiliki hutang lebih daripada RM2,300, kita bukan luluskan secara blanket. Maknanya semua kita luluskan, tidak. Kita melihat case by case. Saya sendiri mengetuai bahagian kewangan ini. Saya telah meluluskan ramai orang untuk meneruskan pengajian walaupun hutang dia banyak. Walau bagaimanapun kita ada limit dia. Ada limitasi dia. Okey. Jadi kita maklumkan juga pada malam ni limitasi dia. Jadi kita pun faham satu semester lebih kurang 2,000. Kan? Average lah RM2,033. Kan? Jadi kita average. Jadi apabila hutang dia tidak melebihi RM4,200, dia layak untuk RM4,200, sebut RM4,200. Yang ini kita punya polisi. Kita silent polisi punya, kita tak sebut. Tapi hari ini oleh kerana forum kita bagilah. Kita maklumkan juga kan. Jadi tak ramai pun ada berapa 40 orang kat sini kan. Jadi mungkin jadi word of mouth. Jadi semua orang boleh. Sebenarnya semua boleh memohon atas case by case. Bukan saya kata wajib lulus, tak. Tetapi case by case. Ada juga yang saya pada 4,000 tu saya dah lepaskan, dah luluskan. Maknanya kita di peringkat pengurusan kita luluskan. Tetapi dia bila masuk semester baru dia tak payah. Dia nak mohon sekali lagi untuk mohon. Jadi kita merasakan bahawa kalau misalnya dia tidak ada proses pembayaran itu tidak berlaku langsung, kita takut dia akan dibebani hutang yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Maka nanti pada satu ketika dia rasa dia sendiri tak mampu nak bayar. Pembelajaran nak diteruskan. Jadi pengurusan kewangan juga sangat penting untuk saya untuk jawapan kepada Syafiq, ya, ada orang yang tangguh tetapi kadang-kadang tangguh itu ialah kerana dia tidak berbuat apa-apa. Dia tak cakap pun dengan kita. Tiba-tiba dia terus kata boleh ke tak boleh? Dia sebenarnya macam ni, bila you all kata tanya, tak boleh, kita jawab tak boleh, senang. Jangan cakap panjang-panjang. Cakap tak boleh dulu. Tak boleh lah, you kena bayar dulu sikit. Kita minta you bayar dulu. Tetapi bukanlah benda ni menjadi satu tiket pada you all untuk kawan-kawan yang datang ini. Oh, kita kena hutang ni kata. Sebenarnya bila you berhutang, you akan stressful dalam pembelajaran you. Jadi bagi saya ada klausa kita ataupun pertimbangan kita di PACE untuk membenarkan pelajar meneruskan pengajian walaupun
dia ada hutang lebih 2,300. Walau bagaimanapun, permohonan itu perlu dibuat secara rasmi dan perlu ada beberapa perkara yang dia kena buat sebelum kita luluskan. Ha, yang itu menjadi rahsia. Lepas itu nanti dia kena berhubung dengan pihak pengurusan kredit. Pihak pengurusan kredit akan bagi tahu apa yang perlu dibuat sebelum kita boleh luluskan. Dan kelulusan itu bukan suatu benda yang wajib. Wajib lulus tak. Ada pertimbangan-pertimbangan macam saya cakap tadi itu melalui case by case. Walau bagaimanapun mereka, tapi ada pelajar yang sampai 6,000 lebih. Tetapi dia ada bagi satu sebab. Sebab tu saya tak mau bagilah. Nanti you all menggunakan sebab tu untuk semua keadaan tak boleh. You all ni kadang-kadang bukan boleh dengar. Bila dengar dia menjadi your word of mouth. Dia kata, boleh weh. Kalau nak hutang boleh. Tapi kena cara dia kena betul. Dia punya kawan-kawan tu, dia punya you all ni memang dia punya bijak tu ada kat situ. Kan? Jadi ada pertimbangan tetapi case by case. Okay, cukuplah untuk menjawab soalan Syafiq ni. Okey, dan satu lagi, Fadli ada jawab lagi. Cadangan supaya pembayaran secara fleksibel. Ya. Yang ini sebenarnya telah kita berikan sejak sekian lama, bermula 2015. Maksud fleksibel ialah semua orang boleh membayar secara ansuran. Bayar sikit-sikit sebelum habis semester. Kan, katakanlah 2,000, you ada dalam 5 bulan duduk dalam tu, maknanya kena bagi dalam 400 bayar setiap bulan. Itu fleksibel. Maksud saya fleksibel itulah. Takut you punya fleksibel, kadang-kadang masuk fleksibel itu ialah tidak membayar. Tak betul tu. Kadang-kadang saya bertelagah juga dengan beberapa pelajar kata, bagilah cara fleksibel. Okey, boleh. Cuma fleksibel juga kadang-kadang tak, langsung tak ni. Tidak membayar, yang itu kita tak mau. Okey, ada perkataan moratorium. Okay, moratorium. Okey. Tiba nak kena jawab soalan moratorium ni. Tiba-tiba hari ni jadi kewangan. Bukan kita jawab PDP dia normal ke? Yuran. Nampaknya yuran lebih menarik soalan ni. Boleh, saya boleh jawab. Tak ada masalah. Semua Kita keluar dari topik, Doktor. boleh, tapi saya lain juga lah. Okey, terima kasih, Okay. Doktor. Moratorium nak jawab ke? Ada Dah yang anggap masa dah habis. Ada yang nak bertanya ke? Ada. Tu moratorium tu Zul tanya. Okey. Bolehlah saya jawab sikit moratorium. Dulu pada ketika dia, kita ada pernah buat keputusan tersilap juga di peringkat kita ni. Ada benarkan moratorium. Tiba UUM marah kita. Okey. Kita sebenarnya bukan tak mau bagikan moratorium. Ada kena moratorium. Tetapi dia macam ni. Kalau kita beri moratorium, maksudnya kita kena ada satu extension kepada pembayaran. Jadi apa jadi kalau katakan moratorium kita selama satu semester, contohlah RM2,033 dan pelajar itu telah grad pada katakanlah kita tahun ini dia grad dan dia ada satu semester lagi tertunggak. Jadi kita ni bukan bank tau. Kalau bank kita ada satu agreement, satu ikatan yang menyebabkan dia tak boleh lari. Bila pelajar ni, once dia dapat convocation itu, dia dapat dia punya sijil, belum tentu kita boleh kejar dia, dia punya ni. Jadi kita bukan institusi kewangan yang diikat dengan pelbagai perjanjian ataupun agreement. Jadi agreement kita itu tidak bersesuaian untuk kita memberi moratorium tersebut. Kerana moratorium ini dia perlu datang dengan ada beberapa agreement yang perlu ditandatangani antara pelajar dan juga pemberi pinjam tersebut. Kita bukan unit yang memberi pinjam macam bank. Jadi perkataan moratorium itu kita tidak gunakan di institusi. Walau bagaimanapun, berbalik kepada soalan yang atas, pertimbangan kita ialah bagaimana pelajar ini boleh meneruskan pengajian tetapi dia kena menguruskan sedikit bagaimana kaedah dia nak membayar. Jadi yang ini kita pulangkan balik kepada pelajar, bagaimana you nak uruskan, bagaimana kita how flexible nak kena buat pembayaran. Kita di pihak UUM ini kita ada satu sistem yang baru sekarang ni akan menguruskan semua perkara-perkara ini. Mereka yang suka nak membayar secara ansuran akan kita masukkan dalam kategori ansuran. Mereka boleh bayar bulan-bulan, jadi dia tidak mungkin dia akan ada peringatan yang besar lah, memo-memo ataupun surat-surat peringatan bahawa dia tidak membayar. Kerana dia termasuk dalam ansuran, kita faham dia akan bayar sedikit demi sedikit. Jadi yang ini kaedah-kaedah yang kita belajar melalui
pandemik ini, maka kita diminta untuk lebih empati kepada pelajar. Walau bagaimanapun empati itu jangan sampai menjerat diri. Ini pesanan dari pengurusan atasan UUM ni. Dan jadi masuk menjerat diri ialah apabila kita berada dalam situasi kita tidak boleh negotiate dengan pelajar berkenaan dengan pembayaran yang dibuat. Kerana kita masih mengharapkan pelajar untuk membayar tepat pada masanya. Okey, jawab moratorium tu. So, dia punya ayat pendek, kita minta maaf, moratorium tidak boleh diadakan di PIS. Okey, terima kasih Doktor. Ada apa soalan lagi? Assalamualaikum Doktor. 10 dah. Okey. Macam Okey. mana Doktor? Okey, berkenaan yuran juga Doktor. Yuran ni menarik lah Doktor. Menarik dulu topik. Okey Doktor. Macam apa isu pengurangan yuran ni, saya tak silap saya, Amir yang lain-lain pun dah buat cadangan daripada tahun lepas lagi, tak silap saya. Okey, daripada tahun lepas lagi isu pengurangan yuran, tapi belum diputuskan sampai sekarang. Maknanya dah setahun lebih. So, tak silap saya dah 3 sem kot kami PDPR ni. Adakah kami akan dapat rebate balik? Ya, kalau contohlah, sem depan kami akan dapat pengurangan, adakah kami akan dapat rebate balik yang lepas-lepas ataupun pengurangan bagi untuk sem kami ni? Okey. Terima kasih Syafiq. Bagus. Saya tahu soalan ini soalan yang panas, soalan yang saya kena jawab pun saya kena berhati-hati dengan menjawab kerana apabila jawapan saya itu boleh digunakan sebagai satu rujukan kepada you all untuk mungkin untuk meminta. Kita telah membawa isu pengurangan ini kepada peringkat pengurusan atasan. So seperti yang saya jawab tadi tu, keputusan untuk pengurangan yuran bukan datang daripada PIS. Dia datang daripada pihak UUM sebagai pemilik program. UUM adalah pemilik program. PIS adalah pelaksana program. Maknanya kita tolong aturkan bahawa pelajar perlu ada kelas, kena aturkan pelajar perlu bertemu dengan pensyarah perlu meluluskan pelajar perlu buat apa. Iaitu ialah dari segi pengurusan. Dari segi pemilik program tersebut, maka pemilik program itu akan menetapkan beberapa dasar. Antaranya dasar yuran. Okey, dasar kualiti yang perlu dipatuhi, dasar pensyarah yang perlu dilantik. Jadi ini perkara-perkara yang ditentukan bukan oleh pihak PIS tetapi oleh pihak UUM. Jadi mungkin Syafiq juga antara orang yang mengetuai untuk permohonan pengurangan yuran. Kita telah hantar kepada UUM dan jawapan UUM saya bagi tahu. Jawapan UUM mudah, tidak ada pengurangan. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun kita telah cuba alihkan beberapa perkara supaya pelajar PJJ ini tidak keputusan yang dibuat oleh PIS tidak mengganggu keputusan UUM secara keseluruhan. Kerana keputusan UUM adalah tidak memberikan pengurangan yuran ke atas apa saja perkara yuran yang telah dikenakan. Oleh kerana kita punya yuran adalah yuran kita IPTE. Jadi yuran yang kita dikenakan ialah agak rendah. PIS agak tinggi sikit tetapi yuran di full time adalah yuran yang bersifat dipanggil subsidi. Okey, subsidi. Untuk satu-satu program, ini kita pecahkan rahsia sedikit. Satu-satu program untuk kita jalankan program dengan pensyarah yang ada apa semua. Untuk program-program biasa yang bukan profesional, macam contohnya accounting yang agak mahal, law yang agak mahal juga, itu mungkin mencecah sehingga 40 ke 50 ribu untuk menguruskan sekepala. Bagaimana kerajaan telah memberikan subsidi sebahagian besar kepada pembayaran yuran. Begitu juga dengan PIS telah menerima tempiasnya, di mana kerajaan juga setiap tahun memberikan subsidi untuk pengajaran. Jadi cuma subsidi yang diberikan ke atas PIS tak sama dengan subsidi yang diberikan kepada full time. Ada beza. Yang ini kita berikan dengan jelas. Jadi apabila pihak UUM memutuskan, sebenarnya pada bulan 10 minta tu bulan 12 dah ada keputusan. Cuma kita nak cakap pada pelajar, tidak ada pengurangan yuran, kita tak berani nak cakap kepada pelajar marah. Apa sampai tak boleh pertimbangkan. Jadi apa yang PIS buat, kita cuba turn around kaedah.
Dan kaedah apa yang kita nak berikan supaya kita boleh juga beri kepada pelajar dalam bentuk, kalau tidak pengurangan yuran, mungkin dalam bentuk one off ataupun insentif kepada pelajar. Jadi insya-Allah perkara ini telah dalam proses sedikit lagi masa untuk diselesaikan. Kita ambil 1 tahun belakang kita dah bagi perusahaan, nanti 1 tahun ke depan kalau berjalan lagi, kita akan usulkan perkara yang sama. Jadi insya-Allah Syafiq, akan ada berita baik tak lama lagi. Bersabar, dia walaupun ni dia akan dapat insentif ni pengurangan tu lah, maknanya walaupun dia tak dapat yang lepas, ke depan ni dia akan kurangkan yang ke depan. Ya. Ya. Okey. Diharap jawapan doktor tadi menjawab ya soalan Cik Muhammad Syafiq. Okey doktor, mungkin ini soalan yang terakhir untuk malam ni. Alhamdulillah. Okey, salam doktor, saya nak tanya. Hmm. Okey, salam doktor, saya nak tanya bagaimana proses yang betul bagi seorang pelajar yang tangguh SEM atas masalah kesihatan yang tak dapat dielakkan. Pelajar tersebut telah membuat permohonan tangguh kepada pihak UUM tetapi tiada maklum balas dan akhirnya beliau mengambil keputusan berhenti. Oh, ini satu kes yang agak berat, dan sebabnya kita sebenarnya proses penangguhan di PIS lebih mudah berbanding di satu pelajar di dalam full time. Okey, full time kalau kita belajar secara full time, penangguhan hanya boleh buat 2 kali iaitu 2 semester ataupun dengan kata lain 1 tahun sahaja. Okey. Di PACE, kita membenarkan 3 kali penangguhan, di mana penangguhan kali pertama dia kena tidak boleh berturut-turutlah secara 3 kali, tetapi boleh sehingga 6 semester. Maknanya penangguhan pertama boleh dalam masa 2 semester berturut-turut ataupun 1 tahun. 2 semester tu 1 tahun. Okey, 1 tahun. Selepas itu dia perlu juga untuk mendaftar, supaya yang ini ialah requirement, bukan PACE requirement, keperluan ini ialah kehendak quality UUM. Dia dapat rasakan bahawa pelajar sekiranya dia menangguh lebih daripada setahun, maka dia seolah-olah macam dah terkeluar daripada sistem. Jadi sistem UUM untuk quality, dia tidak membenarkan pelajar menangguh lebih daripada 1 tahun. Tapi saya tak pasti yang ini bila untuk kalau misalnya Cik Hanafi nak bawa isu ni, kita boleh perbincangkan semula ataupun boleh bawa kes ini semula, boleh terus direct pada saya. Kita akan tengokkan bagaimana keadaan pelajar ini yang tiba-tiba tidak dapat maklum balas dan mengambil keputusan berhenti. Jadi saya amat bersimpati. Bagi saya, kita pernah menghadapi pelajar-pelajar yang juga menghadapi penyakit yang agak kronik. Contohnya macam kanser. Okey, dan ada beberapa, dan sehingga yang ni saya bagi, tapi dia punya sebab tu besar. Okey, cuma kita kadang-kadang walaupun kita bersimpati, tetapi kadang-kadang kita terpaksa membuat keputusan yang mungkin tidak popular tetapi baik untuk pelajar tersebut. Okey, jadi kita kena pastikan bahawa keputusan yang kita buat itu bukanlah di pihak kita saja, kita bagi nak mudah pihak PACE saja, tidak. Kita tidak berfikir begitu. Kita cuba sebaik-baiknya untuk berfikir di pihak pelajar dan juga pihak UUM. Dalam kes yang Cik Hanafi maklumkan ini, saya rasa kita mungkin boleh dipanjangkan semula, dibawa kepada pihak pengurusan melalui saya, dan kita akan cuba tengok semula sekiranya pelajar ini masih mungkin ada masalah kesihatan dan kita boleh pertimbangkan untuk disambung semula, kita akan cuba pertimbangkan semula. Kita pernah ada dalam kes tersebut yang dia terkeluar daripada sistem disebabkan mungkin ada miscommunication sebelum ini. Jadi mungkin saya sebenarnya dah ada improvement sikit. Nanti pada kemungkinan pada bermula bulan 7 atau bulan 8, segala penangguhan ke apa benda selalu dalam talian saja. Tak perlu buat surat, tak payah cop-cop. Jadi isikan juga apa dan sertakan tanda tangan ke apa benda, and then submit saja secara dalam talian. InsyaAllah bulan-bulan kita harap boleh masuk office bulan 7 ni. Kalau bulan 7 masuk bulan office, mungkin hujung bulan 7 kita dah boleh ada sistem online tersebut. Penangguhan ke, pemberhentian ke, ataupun apa saja yang melibatkan pertukaran tempat ke. Okey, semuanya dalam talian saja. Masuk saja dalam kita punya website yang baru.
Kita ada ubah suai sedikit UUM punya website sebab UUM dia menguruskan lebih besar. UUM ni dia menyebabkan kalau kita masuk dalam page UUM.edu.my tu dia agak lambat sikit nak buat update. Jadi kita ada buat sedikit mirror tetapi page tidak berujar. Ada juga yang keluar page telah diswastakan ke dah masih UUM. You all masih UUM. In fact kalau kita swasta hilanglah nama UUM. Dia tak boleh swasta macam mana pun. UUM tetap pelajar UUM tetap perlu diijazahkan oleh UUM. Kalau tiba-tiba ijazah oleh PACE tak betul. Dia ijazah UUM. Okay, PACE sebenarnya tidak ada apa-apa untuk mengijazahkan, tak boleh. Okay. Dia cuma boleh menguruskan. Alright. Hopefully Cik Nafi mungkin boleh berhubung dengan saya kemudian melihat mungkin kita dapatkan lebih detail kes ni. Pelajar tersebut berapa nombor matrik dia, semua boleh dapat di trace dan kita boleh ubah. Kita boleh bantu, bukan boleh ubah, kita boleh bantu mengikut case by case. Alright, nanti bahaya juga kita boleh ubah. Tak boleh, dia kena tengok keadaan tertentu juga. Ya. Alright. Okey doktor, sebagai penutupnya doktor ya, melalui perbincangan pada hari ini saya boleh simpulkan bahawa aktiviti PDP dalam talian cabaran dan pengalaman dalam norma baru ini kita tidak boleh lari. Tidak boleh dipandang enteng. Kita perlu lihat secara positif dan perlu cepat dari segi penyelesaian diri. Kita bersama-sama tidak hanya meletakkan tanggungjawab kepada pensyarah, individu atau satu entiti sahaja. Sebaliknya perlu bersatu padu untuk memastikan bahawa tanggungjawab ini dapat dilaksanakan bersama supaya pelaksanaan PDP dapat mencapai matlamat. Okey, oleh itu saya dengan ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua warga maya yang turut serta dalam forum ini dan terutama sekali kepada Dr. Heri yang telah bersama-sama kita pada hari ini mengupas dan berkongsi pengalaman pelaksanaan PDP dalam norma baru COVID-19. Satu perkongsian yang sangat bermanfaat walaupun ada beberapa soalan yang keluar daripada topik, Doktor mampu menjawab dan memberikan feedback yang terbaik kepada warga maya sekalian. Okay, semoga perkongsian ini dapat memberikan semangat dan meningkatkan motivasi diri khususnya kepada para pelajar dalam meneruskan sesi pembelajaran. Penutup bicara dari saya, semoga kita terus positif dalam menjalani norma baru ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih doktor. Kom. Terima kasih doktor.